Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita sambung balik pembacaan kitab kita Sirah Nurul Yakin mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi dalam muka surat yang ke-49. Ambil atas sikit. Di dalam riwayat yang lain mengenai hadis di atas disebut dia tidak menjerit di pasar. Maka diceritakan mengenai sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukanlah orang yang selalu meninggikan suaranya di pasar. Bahkan dikatakan bahawa sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tapi yang dimasukkan seburuk-buruk tempat pasar, yakni yang mana di dalamnya ada penipuan, pembohongan dan sebagainya. Dan tidak menyebut perkataan yang tidak senonoh, dan tidaklah Nabi bercakap kecuali perkataan yang baik-baik. Maka tidak sekali-kali keluar daripada lidah baginda satu perkataan yang buruk, yang tidak suka digemari ataupun tidak digemari oleh orang yang mendengarnya. Bahkan Allah Ta'ala sendiri mengakui ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. La yantiqu anil hawa, tidak bercakap mengikut hawa, mengikut nafsu, in huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Allah hiasinya dengan semua kecantikan, dan aku kurniakan kepadanya semua akhlak yang mulia. Dan segala kecantikan itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan bahawa Nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling cantik, yang paling elok kejadiannya. Bahkan bila dikatakan bahawa Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga kan wanita-wanita yang melihat Nabi Yusuf alaihi salam sehingga terpotong jarinya, kerana ketika itu wanita itu memotong buah, tiba-tiba melintas Nabi Yusuf alaihi salam, maka terpotong jarinya. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyalillah, maka terpotonglah tangan-tangan mereka. Lalu mereka mengatakan, Masya Allah, ini tidak lain melainkan malaikat yang sangat indah, cantik dan sebagainya. Namun demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling cantik. Bahkan wajahnya berseri, wajahnya bercahaya. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang mengait, lalu terjatuh jarum. Bila jatuh saja jarum, mencari-cari dalam gelap, tidak jumpa. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rumah, lalu nampak cerah. Nampak cerah tadi, boleh ambil jarum tadi dengan datangnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Aisyah, aku memandang kepada bulan purnama, maka bercahaya bulan purnama. Aku melihat wajah Rasulullah, wajah Rasulullah lebih bercahaya daripada bulan purnama. Maka menunjukkan bahawa segala kecantikan itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hebatnya, Rasulullah tidak berbangga dengan kecantikannya. Bahkan Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada wajah-wajah kamu yang cantik, wala ajsamikum, tubuh badan kamu yang kuat, yang segar, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati-hati kamu. Maka Nabi yang cantik ini mencantikkan hati-hati manusia, membersihkan hati-hati manusia. Lalu dikatakan semua kecantikan, dan aku kurniakan semua akhlak yang mulia, dan segala akhlak yang mulia ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia. Tidak ada manusia yang semulia akhlak baginda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dikatakan orang yang mencela, orang yang menghina, orang yang duk kata Nabi, orang yang duk kutuk pada Nabi, orang itulah yang Nabi beri makan. Nabi beri makan. Bahkan Nabi tahu nanti kenyang, orang ini akan kutuk dia, orang kata dia. Maka pengemis ini yang buta, tak ada orang pun nak ambil berat tentang dirinya, Rasulullah lah beri makan pada dia. Kerana Rasulullah ini orang yang ada sifat kasih sayang yang begitu tinggi. Dia sayang kesian pada orang ini. Katanya seorang wanita tua. Lalulah dia ini bila lapar Rasulullah bagi makan, bila kenyang dia kutuk, dia kata pada Nabi. Dia akan duduk di satu sudut, bila dia kenyang dia akan tanya, "Hei orang yang lalu," dia buta tak kenal orang. "Hei orang yang lalu, kamu kenal tak Muhammad? Mari sini, mari sini." Lalulah bila orang datang depan dia, dia kata pada Nabi macam-macam benda yang tak patut. Nabi tahu tak? Orang itu kata pada Nabi, Nabi tahu. Nabi marah tak? Nabi tidak marah, bahkan Nabi beri makan. Beri makan, Nabi tanggung dia. Sehinggalah wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak sempat nak ajak dia masuk Islam. Nak ajak macam mana? Dok dang, dok kata sama pada Nabi. Tapi bila mana saja sudah wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada anaknya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Adakah aku ini masih lagi tertinggal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kata Siti Aisyah kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya ayah telah melaksanakan semua sunnah Nabi. Tidak ada satu sunnah pun yang tertinggal kecuali satu." Apa dia? Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Ada lagi. Ada yang mana Rasulullah sentiasa lakukan. Mungkin ramai sahabat tak tahu. Apa dia? Rasulullah akan pergi di hujung kampung Madinah, di hujung bandar Madinah. Ada seorang yang pengemis minta sedekah, Nabi beri makan ke dia tiap hari. Maka Aisyah kata dialah yang buat makanan beri kepada Rasulullah, akan beri pada orang tadi. Maka Sayyidina Abu Bakar suruh Aisyah buat makanan. Sebagaimana masa Rasulullah hayat, masa Rasulullah hidup buat makanan, Aisyah buat makanan. Bagi pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bawa makanan tadi, beri kepada orang tadi. Bila beri pada orang tadi, orang tu kata, "Hei, mana dia? Orang yang sentiasa beri pada saya." Dia tanya, "Siapa kamu?" Sayyidina Abu Bakar nak uji dia. "Saya orang biasa." Biasa saja nak uji dia. Kata, "Tidak. Orang yang biasa datang kepada aku, dia akan halus-haluskan makanan. Dan mudah aku nak masuk, nak hadam makanan, dan makanan yang diberi itu rasa sedap. Sungguh sedap yang makanan yang beri. Dan dia hancur-hancurkan makanan, dan dia akan beri pada aku makan. Tapi tak macam kamu kasar." Sayyidina Abu Bakar dia kata kasar dibanding Rasulullah. Memang dah, sebab Rasulullah ni sangat lembut. Lalulah oleh kerana itu dia pun tanya, "Mana orang yang selalu datang?" Maka katanya orang itu sudah wafat. Baru dia tanya, "Siapa dia?" Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ya, Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Lalulah pengemis tadi menangis, tidak sangka orang yang selama ini dia kutuk, dia kata dia macam-macam, duk tuduh. Akhirnya orang ini rupanya yang beri makan. Akhirnya wanita tadi masuk Islam dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala mengatakan bahawa akhlak baginda Rasulullah ini akhlak yang paling mulia, yang terpuji, dan menjadikan ketenangan sebagai pakaiannya. Nabi seorang yang tenang. Walaupun ditimpa kesusahan, Nabi tenang. Bahkan sahabat yang susah jumpa Nabi akan jadi tenang hati. Dan penderitaan Nabi begitu hebat sehingga kan disebut dalam hadis asyaddul bala al-anbiya. Sedahsyat-dahsyat, sehebat-hebat ujian adalah para Nabi. Dan ujian pada Rasulullah, Masya Allah, hebat. Keluar dalam keadaan pakaian bersih, balik kena lempar kotoran, habis. Menangis, Fatimah tengok, Masya Allah, siapa begitu sekali orang buat pada ayahnya. Sayyidina Abu Bakar begitu juga. Maknanya melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pukul Nabi, Sayyidina Abu Bakar mempertahankan.
Apakah salah dia? Dia hanya mengajak manusia kepada Allah. Sambil Sayyidina Abu Bakar menangis mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dipukul oleh orang ramai. Dan Rasulullah pergi berjalan, diletakkan segala kotoran-kotoran di jalanan, diletakkan benda-benda yang tajam, umpama batu yang keras, duri di jalanan, menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihina dan sebagainya. Tapi Rasulullah seorang yang sabar, seorang yang tenang. Bahkan orang buat macam-macam pada baginda Rasulullah, Rasulullah boleh tersenyum, boleh sabar. Bahkan Rasulullah selalu kata, sabarlah wahai sahabatku, sesungguhnya umat-umat yang terdahulu itu begitu hebat diuji oleh Allah. Sehingga kan ada sahabat yang bernama Khabbab ibn Arad, dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang musyrikin ini amat mengazab kami, doalah dia agar binasa. Rasulullah mengatakan bahawa adakah kamu merasakan kamu ini ahli syurga? Orang-orang dahulu lebih hebat lagi diuji oleh Allah. Apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Maka adakah kamu menyangka kamu ahli syurga? Sedangkan orang-orang yang terdahulu daripada kamu ditimpa penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, sehingga mereka mengatakan bahawa orang yang bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Rasul, mereka mengatakan bila lagi pertolongan Allah? Allah Ta'ala kata, ketahuilah pertolongan Allah Ta'ala itu hampir. Maka Nabi tenang, diuji oleh Allah, maka hatinya tetap tenang. Nabi orang yang banyak tersenyum walaupun beribu penderitaan, dan Nabi sebenarnya orang yang banyak menangis. Nabi banyak menangis di hadapan orang, di hadapan Allah. Malam-malam Nabi menangis. Katanya kalau dia sujud, basah tempat sujud. Bukan kata sujud, kalau Nabi duduk antara dua sujud baca tahiyat, pahanya akan basah, meniti air mata, meniti air mata. Sering malaikat turun, ya Muhammad, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kata Rasulullah, aku terkenangkan akan umatku. Aku teringat umat Nabi Ibrahim kerana berhala dia diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sentiasa menangis mengenangkan kepada umat kerana kasih sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Lalu dikatakan bahawa ketenangan sebagai pakaiannya, kebaikan sebagai lambangnya, takwa sebagai hatinya, dan tidak ada orang yang banyak takut kepada Allah melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang yang paling takut kepada Allah. Nabi takut kepada Allah, bukan saja dirinya takut, dia takut umatnya. Apa yang dia takut? Dia takut umatnya mendapat azab daripada Allah. Dia takut umatnya mendapat kemukaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan dikatakan air mata Rasulullah ini menghapuskan dosa umatnya. Kalau Nabi menangis akan terhapus dosa umatnya, mana-mana umatnya yang banyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan bahawa Nabi orang yang paling bertakwa. Hikmah sebagai tutur katanya, Nabi bercakap dengan penuh hikmah. Kata-kata yang sedikit tetapi maksud yang dalam. Jawami'ul kalim, dia kata. Maknanya penghimpunan kata-kata yang begitu hebat. Lebih hebat daripada penyair-penyair. Al-Quran hebat, kata-kata Nabi semua hebat, dan Allah Ta'ala lah yang mengajar hikmah, kata-kata yang bijaksana yang menusuk di dalam hati manusia. Rasulullah membaca ayat kepada seorang penyair yang dikatakan hebat, kamu tidak boleh lawan Muhammad, kamu tak reti nak berhujah dengan Muhammad, biar aku lawan berhujah dengan Muhammad. Lalulah orang melantik dia, orang mengatakan kamu memang orang yang boleh lawan Muhammad. Banyak orang mendengar kata-kata Muhammad, orang akan mengikut Muhammad, dia akan memperdayanya. Lalu seorang daripada musyrikin Mekah dengan bangganya, dengan angkuhnya, dia mengatakan Muhammad akan tewas dengan kata-kata aku. Lalu dia pergi, besok kali jumpa Rasulullah. Dia pun jumpa, dia kata, "Hei Muhammad, aku ingin mengatakan sesuatu pada kamu." Lalu Nabi duduk depannya, dia pun bercakap, Nabi angguk. Nabi diam saja, Nabi angguk. Maka orang-orang, pemuda-pemuda musyrikin Mekah tengok daripada jauh. Dia ketawa, Muhammad pasti kalah.
Muhammad tak boleh kata, tengok kamu tengok tu, dia angguk-angguk je. Maka orang musyrikin Mekah, pemuda-pemuda sudah gembira mengatakan Muhammad tidak boleh lawan dengan penyair yang hebat itu. Tetapi bila Nabi membaca ayat, Nabi kata Ar-Rahman 'allamal Quran wa 'allamahul bayan. Bila Nabi membaca ayat Quran, termenung je, jadi seperti orang yang kebingungan. Siapa orang kata, apa yang kena bagi kamu? Diamlah kamu, aku tidak pernah mendengar kata-kata yang sehebat ini. Yang kata itu ahli syair yang hebat. Tidak ada orang boleh bertanding, berhujah dengan dia. Tidak ada orang boleh lawan dia. Tapi bila dengar Rasulullah bercakap, kata-katanya menusuk dalam hati. Baik baca Quran, baik kata saja, orang tadi jadi kebingungan. Kebingungan dia. Siapa orang tanya dia, tak boleh terdiam saja. Akhirnya dia kata, Masya Allah, ma hadza laisa min kalami bashar. Ini bukan kata-kata manusia biasa. Ini bukan daripada kata-kata manusia, ini kata-kata Allah. Ucapan ini bukan ucapan daripada manusia biasa. Kalau hadis Nabi bercakap, mereka akan kata ini bukan ucapan manusia biasa, bahkan manusia yang luar biasa. Kalau dia mendengar Al-Quran, dia kata ini bukan ucapan manusia, tetapi ini ucapan daripada Allah yang Maha Tinggi. Maka demikianlah kata-kata Nabi menusuk di dalam hati. Kerana apa? Kerana hatinya ikhlas, hatinya bersih, hatinya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga dikatakan bahawa bercakap benar. Nabi bercakap benar, sekali-kali tidak Nabi berbohong. Bahkan Nabi bergurau pun benar, sebagaimana yang saya cerita minggu lepas. Dan menunaikan janji sebagai tabiatnya. Dan Nabi menunaikan janji. Apa saja Nabi janji, bahkan Nabi pernah berjanji dengan binatang pun Nabi tunaikan. Maknanya yang saya pun juga ceritakan dahulu mengenai seekor binatang yang dia ini teringat kepada anaknya nak menyusui anak dia. Lalulah Nabi tengok binatang tadi ditambak, Nabi tanya, apa kena denganmu? Dia kata, aku teringat pada anakku, kalaulah dilepaskan aku nak pergi nyusu anak. Nabi tanya, betul nak tu, kalau nanti kamu datang balik? Ya, datang balik. Maka binatang tadi buat perjanjian dengan Nabi. Bila Nabi jumpa tuan kepada binatang tadi, Nabi suruh lepas. Dan Nabi janji, binatang ini dah berjanji dengan aku, dia esok akan dia datang. Kamu lepaskan, besok dia mari. Mari sungguh binatang tadi. Binatang itu pun tak mungkin janji, maka Nabi pun tak mungkin janji dengan orang tadi. Bahkan Nabi sentiasa bercakap benar, menunaikan janjinya dan memaafkan kesalahan orang. Walaupun orang itu sangat memusuhi Nabi, tapi Nabi tetap memaafkan dia. Daksu satu ketika Nabi tengah berehat-rehat balik pada perang, dia pergi serang Hendab. Mari seorang-seorang ambil pedang tak dekat-dekat Nabi. Siapakah yang boleh menyelamatkan kamu daripada pedang ini? Nabi sebut Allah. Tercabut pedang tadi. Tercabut pedang. Nabi pun ambil pedang dia, Nabi letak oleh dekat. Mu pula siapa yang boleh selamat kamu daripada pedangku? Agak mu maafkan aku lah itu. Takut-takut agak mu maafkan aku. Minta hanya kamu sajalah. Ya, Nabi lepaskan dia. Boleh tak Nabi nak bunuh dia? Boleh nak bunuh dia. Masa pembukaan kota Mekah, orang duk perang, Nabi duk perang mari musuh, sangat-sangat musuh. Bila Nabi takluk kota Mekah, maka orang-orang yang memusuhi Nabi jumpa Nabi ramai-ramai, Nabi kumpulkan. Nabi tanya, agak-agak apa yang aku lakukan pada kamu? Kamu ni anak orang yang baik, orang yang baik. Lalu dia puji Rasulullah. Rasul kata, wa antumul tulaqa, kamu sebenarnya dibebaskan. Kalau hari ini Rasulullah nak balas, boleh Nabi balas. Tapi Nabi sekali-kali tidak pernah balas, dan Nabi tidak pernah berdendam dengan orang, bahkan memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Baiknya baginda Rasulullah, masa ketika Nabi dikepung oleh orang-orang musyrikin Mekah dengan arti kata tak beri makan masa duduk di Mekah. Ada beberapa orang Yahudi, orang kafir musyrikin Mekah, dia tak beriman, dia hantar makanan sembunyi-sembunyi. Dia hantar makanan sembunyi-sembunyi. Nabi kenal dia, Allah terima kasih. Dia beritahu, dia pun tak setuju kok pok-pok dia buat gini, tapi nak buat mana? Dia hantar makanan juga, ada makanan sembunyi-sembunyi dia. Bila saja pemansuhan, jangan lagi pulau Muhammad dan sahabat, dia orang gembira. Padahal dia orang musyrikin Mekah tidak beriman. Nabi ingat dia. Nabi ajak beriman, dia tambah beriman. Maka ketika Nabi ada di kota Mekah, Nabi nak berperang, Nabi sebut, ingat kita berperang, cuba elok jangan bunuh 3 orang ni.
Nabi sebut nama orang ni ada dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Nabi sebut nama orang ni, jangan cuba elak, jangan bunuh orang ni kalau boleh. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa? Masa dahulu, masa Nabi dipulaukan, tidak diberi makan dan sebagainya, tidak dibenarkan bertegur dan sebagainya, tak boleh berniaga. Inilah 3 orang yang hantar makanan secara sembunyi-sembunyi. Maka aku kenangkan kepada dia pernah buat baik, maka kalau boleh jangan cuba membunuh dia kecuali terpaksa saja. Maka dalam peperangan tersebut, seorang mati, 2 orang tak tu. 2 orang yang selamat tak terbunuh. Yang tu dia, Rasulullah tanya dia, dan awak ke mana nampak sungguh nak bunuh hamba, hamba bunuh saya. Maknanya tak ada arah dah tu. Tapi nak beritahu, kenang jasa Nabi. Maknanya kenang jasa Nabi siapa begitu sekali. Dan Nabi memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Dan melakukan kebaikan sebagai akhlaknya. Dan biasa Nabi buat baik. Nabi buat baik dengan orang yang melakukan kebaikan. Dan juga dengan orang yang buat jahat pun Nabi buat baik. Ada orang yang jiran dia juga, tapi tak suka pada dia, letak benda-benda tajam, benda-benda apa ni, hak tak molek pada Nabi. Letak batu-batu, duri-duri biar Nabi kena, kotoran-kotoran. Tapi bila sakit, bila kena sama, Nabi tahu dah tak ada orang lain buat ke dia ni. Tapi Nabi tahu, tiba-tiba satu hari tu tak ada benda pun, Nabi tak kena. Maka Nabi tanya orang, Nabi tanya sahabat kata dia sakit. Nabi kata kalau macam tu nanti kita pergi ziarah. Sahabat kata, ya Rasulullah, nak pergi ziarah, dia kan buat sama ke Nabi? Nabi kata, Nabi suruh pergi ziarah. Kita kalau orang buat jahat kita, dia sakit, padam muka lalu nombor 1. Padam muka. Barulah nak mendapat tindakan yang seterusnya. Nombor 1 keluar dah. Tapi Nabi tidak. Yang mula-mula Nabi keluar, ajak pergi ziarah. Maka Nabi pergi ziarah. Bila pergi ziarah, Nabi pun kedap itu. Man tarik, siapa kat luar tu? Muhammad. Ayu Muhammad Anasa. Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Muhammad bin Abdullah yang ngaku dia Rasulullah. Naam. Dia pun terkejut, padanglah, aku sakit je mari. Maknanya dia pun terkejut, takut Muhammad nak balas balik ke dia. Lepas tu dalam keadaan tak tahu benda, Nabi minta izin. Betul tak? Kalau orang nak buat jahat takkan minta izin. Boleh tak saya nak tumbuk awak? Takkan nak buat gitu. Tak ada minta izin. Jadi dia minta izin masuk. Jadi bila dalam keadaan macam tak kata benda, dia minta izin, maka dia benarkan masuk. Dia masuk. Bila Nabi tengok dia sakit, Nabi pun minta air. Nabi pun baca pada air, sapu-sapu, buat minum pada dia. Lepas tu dia sihat. Jangan kata baca atas air tidak ada nas. Maknanya lalulah dia pun sihat. Dia main heran, Masya Allah, aku buat jahat sama pada dia. Bila aku sakit, dia yang dulu sekali. Ya, mari tu. Akhir sekali mari jumpa pula Rasulullah. Mari jumpa Rasulullah, beritahu bahawa nak masuk Islam. Inilah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebaikan sebagai akhlaknya, keadilan sebagai sirah perjalanan hidupnya, dan Nabi adalah seorang yang adil. Seorang yang adil. Ini masyhur cerita yang kita sudah cerita mengenai peletakan batu Hajarul Aswad itu. Ketika mana batu Hajarul Aswad itu nak diletakkan oleh ketua-ketua kabilah. Dan dikatakan bahawa kebenaran sebagai syariatnya dan syariat Nabi ini benar. Macam mana nak tahu syariat Nabi itu benar? Ternyata benar apa yang Nabi kata. Kata-kata Nabi semua benar, maka termasuk syariat Nabi. Maka benar syariatnya dan petunjuk sebagai imamnya, Islam sebagai jalannya. Jadi nak beritahu, dikatakan bahawa Nabi ini membawa petunjuk kepada orang. Siapa yang ikut Nabi akan dapat petunjuk yang benar. Dan Nabi menunjuk jalan, yakni Islam, agama yang diredai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diredai oleh Allah adalah Islam. Dan Ahmad sebagai namanya dalam kitab Taurat, katanya, aku memberikan petunjuk selepas dia sesat. Wa wajadaka dhalan fahada. Ketika mendapati engkau dalam keadaan dhalan ni asalnya sesat, tapi kita dalam keadaan Nabi itu mencari-cari Allah. Fahada, maka Allah Ta'ala beri petunjuk. Nabi masa kecil lagi sudah sebut nama Allah. Bahkan dikatakan ketika lahir sudah bertasbih kepada Allah.
Maka Nabi sekali tidak pernah bersumpah dengan Lata dan Uzza nama berhala. Tapi bila orang sebut Lata dan Uzza, Nabi berpaling. Nabi tidak suka. Tapi bila tanya demi Allah, Nabi akan semangat mulalah nak mengambil tahu. Ataupun seolah-olah sangat minat dengan nama Allah, suka dengan nama Allah. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW mencari-cari bagaimana keadaan orang Mekah hari ini. Maknanya minum arak, berjudi, berzina, hidup kadang berbunuh-bunuhan, suka balah dan macam ni. Mana boleh terima ni? Tak boleh nak terima keadaan macam ni. Sehinggalah Nabi bertahanus ataupun berkhalwah di Gua Hira sehingga datang wahyu yang pertama. Maka Allah Ta'ala memberi petunjuk dengan datangnya Malaikat Jibril menunjukkan Rasulullah itu adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mengajarnya Nabi selepas dia jahil, selepas Nabi tidak tahu, maka dia ajar. Lalulah Nabi mengenal Allah. Siapakah yang mengajarnya? Allah Ta'ala. Malaikat hanya sekadar memberitahu, tetapi yang memberi faham itu Allah, yang memahamkan itu Allah. Maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala mengajar dia. Allamani Rabbi, Allah Ta'ala ajar kepada aku. Abdullah ibnu Maktum datang, ya Muhammad, allimni bima allamaka Allah. Wahai Muhammad, ajarkan aku apa yang Allah Ta'ala ajar pada kamu. Apa yang Allah Ta'ala ajar pada Rasulullah, yakni risalah, syariat, makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memasyhurkan dia selepas dia tidak dikenali. Orang tak kenal Nabi, tiba-tiba Allah Ta'ala masyhurkan. Maknanya bukan Nabi yang memasyhurkan dirinya, tetapi Allah Ta'ala yang memasyhurkan. Orang macam-macam hina kata pada Nabi, sampai mereka buat mesyuarat ketika orang-orang luar nak datang kota Mekah. Dia kata, mu duduk penjuru sana. Orang luar masuk ikut jalan tu, mu duduk belah tu. Orang luar dia masuk belah ni, mana-mana sudut nak masuk ke Mekah, biar ada orang situ. Tujuan orang duduk situ, tahan orang tengah jalan, beritahu, nanti kamu datang kota Mekah, ada seorang nama Muhammad, dia mengaku dia itu Rasul. Jangan ikut kata dia. Macam-macam dia tuduh Nabi. Siapa seorang sahabat tu cerita, dulu masa aku nak masuk ke Mekah, aku dengar orang kata pada Muhammad, orang takut-takut aku. Kaya aku fikir, nak aku mana tambah dengar kata. Aku tak kapah dalam telinga. Ada sahabat Nabi tak kapah dalam telinga. Masa tu dia tak beriman lagi. Dia pun berjalan, tiba-tiba nampak Rasulullah bercakap, ada orang, beberapa orang ikut dia. Dia kata, orang ni biasa ingat, tak kapah. Tak kapah. Masa tawaf tu tak kapah, tengok tu. Tapi hati rasa menunjuk, kenapa yang kata orang ni, kenapa ni memecah belah masyarakat, sihir kata-kata dia ni. Akhir kali dia buang kapah. Dengar dulu sekali. Bila dia dengar sekali, Masya Allah, tak ada apa-apa benda molek belaka, hak baik belaka. Akhirnya sahabat Nabi pun beriman. Dia pun cerita, masa aku jahiliyah dulu, nak masuk Mekah, orang buruk ke Nabi, sampai Datuk Kapas. Tambuhnya dengar, orang nak menjatuhkan Nabi, menghina Nabi. Tetapi Allah Ta'ala menaikkan. Wa rafa'na laka zikra. Maknanya, kami angkat kamu dan kami sebutkan nama kamu. Siapa sekarang orang sebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan bahawa meninggikan darjatnya setelah tidak dihiraukan. Orang tidak menghiraukan Nabi, akhirnya Allah Ta'ala tinggikan darjat. Orang-orang musyrik Mekah, orang kampung Nabi sendiri tak mau terima Nabi. Disekat dakwah Nabi, dihalang dakwah Nabi. Sahabat-sahabat diazab, diseksa dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala membela, menjaga, menaikkan, meninggikan darjat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas tidak dihiraukan, memperbanyakkan pengikutnya selepas bilangan mereka sedikit. Nabi tidak mencari pengikut untuk masyhur, tidak. Tapi Nabi mengajak orang untuk kembali kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula tidak ramai, sikit demi sikit. Ajak Sayyidina Abu Bakar terus beriman. Terus beriman bila Rasulullah ajak seorang demi seorang. Beriman kepada Allah, sampai kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dengar marah Sayyidina Umar, akhirnya Sayyidina Umar pun beriman. Orang pun bila tengok pengaruh Nabi semakin bertambah, dia pun halang. Sebab apa ni orang bila ikut Muhammad ni? Sebab orang dengar Muhammad membaca Quran, orang Muhammad membaca. Kalau macam tu, mereka bermesyuarat, kita pastikan jangan ada orang yang mendengar.
Kalau itu ada orang yang membaca, maka hendaklah kita ini halang mereka, kita buat jahat pada dia sampai mereka tidak mampu membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar, orang bagi perlindungan. Seorang beri perlindungan mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar di bawah aku, Abu Bakar di bawah aku, jangan kamu apa-apakan Abu Bakar. Maka bila ada perlindungan, tak ada orang berani kata pada Abu Bakar. Lalulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baca Quran tiap hari. Bila baca Quran, orang dengar kau ramah. Akhirnya yang beri jaminan tadi jadi marah. Jumpa Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku telah memberi jaminan kepada kamu, perlindungan kepada kamu. Tiba-tiba kamu membaca apa yang telah diajarkan Muhammad kepada kamu, menyebabkan semakin hari semakin ramai orang mendengar mengikut Muhammad. Maka kalaulah kamu nak duduk di bawah perlindungan aku, tidak sekali-kali aku membenarkan kamu membaca apa yang diajar oleh Muhammad kepada kamu. Lalulah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku berlepas diri dengan penguasaan, perlindungan makhluk, aku berserah diri dengan perlindungan Allah. Maka mulai hari itu dia isytihar, hai pemuda-pemuda musyrikin Mekah semua, hari ini aku nak beritahu pada kamu bahawa Abu Bakar sudah tidak menjadi perlindungan, tidak ada lagi perlindungan daripada aku melepas diri daripada melindungi Abu Bakar. Selepas pada itu 2-3 hari, Sayyidina Abu Bakar dipukul oleh orang-orang musyrikin Mekah kerana membaca ayat Al-Quran. Begitu juga Ibnu Abbas duk fikir, kenapa dahulu kamu masuk Islam? Kata sahabat, aku dengar Muhammad baca Quran. Kamu Muhammad baca Quran. Kamu Muhammad baca Quran. Katanya, oleh kerana aku dan kamu semua kerana mendengar Al-Quran lah menyebabkan beriman. Apa kata kita baca Quran depan pemuda musyrikin Mekah? Boleh jadi bila dia dengar nanti, dia akan beriman. Mereka tidak beriman, mereka tidak dengar. Kita baca depan dia sekali. Siapa nak baca? Dia fikir-fikir. Sayyidina Abbas angkat tangan. Saya mau baca. Dia ni kuruh je, tapi kuruh bukan sebagai kuruh. Dia pun pergi depan tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang pun mari pukul dia, pesang teguh. Maknanya Ibnu Mas'ud, salah, bukan Abbas, Ibnu Mas'ud. Pensang dia, pukul sahabat pensang. Lepas pada tu terbiar dia seorang lagi. Sahabat lain tak berani. Dia kejut daripada pensang. Kejut. Bismillahirrahmanirrahim. Baca pula, pensang pula. Pukul pula, pensang pula. Akhir kali orang buat lari dia. Bila pensang orang sahabat buat lari dia. Buat lari dia. Dia kata, kalau mu tak buat lari aku akan baca sampai aku mati pun tak apa. Ni sahabat Nabi. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir, jangan kamu bagi orang-orang mendengar Quran dan buatlah provokasi ke atas mereka. Walghaw tu saya terjemah provokasi. Buatlah jahat kepada mereka dan supaya kamu dapat mengalahkan mereka, menyekat dakwah mereka. Inilah yang berlaku kepada orang musyrik Mekah. Mereka tahan, mereka halang dakwah siapa tak mau mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para sahabat. Namun demikian, orang semakin ramai. Tetap semakin ramai. Sayyidina Hamzah, Abu Jahal ramai-ramai mesyuarat. Macam mana ni pengaruh kau ramai ni? Akhir sekali nak buat macam mana? Susah hati, berbincang, macam-macam bincang. Akhir sekali ada yang tak tahan. Kata tak boleh lah, kita kena buat jahat pada Muhammad. Biar Muhammad tak berani cyber. Kalau kita lock kau ramai, baik kita tahan dia. Akhir sekali, dia lemparnya benda kotoran atas kepala Nabi. Dan Abu Jahal nak ambil batu, nak lempar atas kepala Nabi ketika mana Nabi sujud. Marahnya Sayyidina Hamzah ketika itu. Sayyidina Hamzah tak beriman lagi. Tengah bawa panah dia, tengah duduk memburu. Balik daripada panah, orang kata, Hamzah, kamu tahu tak apa yang orang buat pada anak saudara kamu? Apa dia? Orang tadi Abu Jahal, dia pukul anak saudara kamu sampai berdarah-darah. Apa anak saudaraku buat? Anak saudaramu diam saja, tak kata apa-apa. Sayyidina Hamzah marah, pukul anak saudara. Dia pun pergi. Dia kata Abu Jahal. Dia kata Abu Jahal. Apa berdarah Abu Jahal? Kata Abu Jahal. Lepas tu dia kata, apa mu bela sangat anak saudara kita tu? Kenapa?
Sayyidina Hamzah dia nak marah, dia kata, "Mu tahu dah, aku beriman dah dengan dia." Padahal tak beriman lagi. Bukan kerana nak beriman tu, tapi kerana nak marah. Dia kata, "Aku duduk belah nu dah sebenarnya. Aku ikut Muhammad. Aku dah beriman dengan Muhammad." Abu Jahal dalam darah pada ni. "Betul ke ni? Tak percaya aku. Betul ke ni?" Kecoh. Sayyidina Hamzah sudah masuk Islam. Sayyidina Hamzah masuk malam tu dia tidur. Apa pula aku kata gitu? Aku tak beriman lagi. Aku tak beriman lagi. Allah kata, ke aku kena beriman? Kena khabar balik Abu Jahal. Sebenarnya aku tak beriman lagi, tapi oleh kerana nak marah mu kata anak saudara kita, ke macam mana? Malam tu katanya Sayyidina Hamzah tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Ke nak tinggal agama dah. Sembah patung berhala ikut Muhammad susah hati. Akhir kali buat keputusan. Masih baik keputusan ni bijak. Kena tanya Muhammad agak sekali. Kena tanya anak saudara kau. Akhir kali dia beritahu. Dia kata, "Aku semalam tak boleh tidur. Aku membela kamu dan aku kata aku beriman." Kata Rasulullah, "Mungkin Allah Ta'ala akan membuka pintu hatimu untuk beriman kepadaku dan Allah." Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Hamzah pun terus beriman pada Allah. Sayyidina Hamzah beriman pada Allah, puak-puak musyrikin Mekah pada panglima kita masuk belah nu. Maknanya orang kuat kita, orang hebat. Sayyidina Hamzah ni jangan main, orang hebat, orang gagah. Tak ada orang berani dengan dia. Dua orang yang orang takut. Siapa? Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar. Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Umar, dua orang yang orang takut. Sayyidina Hamzah pula panglima masuk belah belah Rasulullah beriman. Maka gembiralah sahabat Nabi adanya Sayyidina Hamzah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala tambahkan bilangan sedikit menjadi banyak dan menjadikan kaya sesudah dia miskin. Lalu Nabi Allah Taala beri melimpah ruah harta benda. Dan yang pertama, Nabi boleh bukit-bukit jadi emas. Kemudian Allah Taala bagi bahagian harta ghanimah ada bahagian pada Nabi. Untuk Nabi berdakwah. Dan dahulu Nabi hanya bersama dengan orang fakir, tapi bila Allah Ta'ala jadikan Nabi di kota Madinah, bukan saja bersama, bahkan membantu orang fakir. Dulu boleh sama aja, Nabi makan bersama orang fakir, Nabi duduk sama orang fakir, sehingga orang fakir merasa Allah Muhammad pun macam kita, sama-sama fakir. Maknanya rasa macam tu. Tapi bila Nabi kaya, Nabi bergaul dengan orang kaya, Nabi tunjuk contoh. Siapa orang kaya, sahabat Nabi, habis harta benda, bantu orang-orang yang susah, bantu sahabat-sahabat Nabi. Begitulah tabiah. Maka Allah Ta'ala beri Nabi kekayaan selepas pada Nabi miskin. Dan aku juga, kata Allah, menjadikan mereka bersatu di bawah panji-panjinya selepas mereka berpecah belah. Bahkan orang yang duduk di bawah panji Islam bersama Rasulullah yang dahulu berpecah belah boleh bersatu. Orang Mekah hebat, berperang bukan 5 tahun, 10 tahun berperang. Katanya sampai makan 100 tahun, berperang, bangkitnya Islam. Nabi satukan dia. Orang yang boleh berperang bermusuh-musuhan jadi berbaik-baik. Duduk di kota Madinah pun gitu juga, berperang. Orang Aus, Khazraj berperang di antara satu sama lain. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, hak sama Yahudi perang, hak sama-sama Arab pun berperang. Begitulah makan masa 100 tahun. Kalau 5 tahun, 6 tahun boleh tahan kot. Tapi bila bawa di bawah panji Islam yang membawa kepada keimanan, keislaman, ketenangan, keamanan, akhirnya duduk bawah panji Islam jadi aman damai. Marah orang-orang Yahudi. Macam mana ni Muhammad dia boleh satukan orang Arab? Dia duduk bersama Islam, akhirnya macam mana? Dulu kamu tengok macam mana Aus, macam mana Khazraj, mana boleh temu dia ni? Perang sama. Tapi bila Muhammad datang, dia boleh satukan Aus dan Khazraj, dia boleh bersama. Kamu tahu tak, hari ni orang tak panggil dah Aus Khazraj, habis tu dia panggil apa? Dia panggil golongan Ansar. Golongan yang menolong Muhammad. Nabi kata tidak ada lagi berkabilah-kabilah, tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj, kamu semua satu di bawah Ansar. Orang-orang Mekah yang bersama dengan Rasulullah daripada Mekah sampai ke kota Madinah, mereka orang yang berhijrah bersama aku, mereka itu golongan Muhajirin. Maka Nabi satukan Muhajirin dan Ansar. Satukan satu. Datang orang Yahudi kata, tak boleh, kita kena pecahkan mereka. Macam mana kita nak buat ni? Begini. Ini ada satu cadangan. Apa dia? Kita lantik orang yang pandai bersyair.
Nanti orang yang pandai bersyair di kalangan satu orang, dua orang, satu orang seolah-olah menyokong Aus, satu orang menyokong Khazraj. Nanti orang Yahudi pun pergi ke pasar bersyair. Dua-dua ni Yahudi. Satu kadang-kadang menyokong Aus, satu menyokong Khazraj. Yang menyokong Aus, dia kata, "Hai Aus, kamulah golongan yang hebat, golongan yang bijak. Khazraj tidak sama macam kamu." Maka dia puji-puji Aus, dia hina-hina Khazraj. Orang Aus dia sungguh memang dah suka lah. Orang Khazraj kata, sedap kata pokok itu. Mari orang Yahudi pula menyokong golongan Khazraj, merendah-rendahkan Aus. Jadi Yahudi yang main peranan balah sama-sama Islam. Balah ni akhir sekali memula puji. Orang penyair Aus bercakap, bangkit penyair Khazraj pula bangkit. Hak Aus sokong Aus, Khazraj sokong. Memula sorak je. Akhir sekali sorak. Akhir sekali tak jadi. Main lidah Qamar sepanah. Qamar main lidah. Kita pakai ambil pedang lah, senang saja. Dulu kan kita berperang, akhir sekali puan-puan Aus ambil pedang, Khazraj ambil pedang. Nak perang pula ni sama-sama diri. Orang dapat tahu hampir-hampir balah, pergi berjumpa Rasulullah. Pergi berjumpa Rasulullah pun datang balik tengok. Kumpul balik Aus Khazraj. Mana ketua-ketua dia? Mari sini. Ini ketua Aus, ini ketua Khazraj. Lalu Nabi sarah. Kamu ini nak bergaduh, nak berperang. Masa tu aku ada lagi, kata Rasulullah. Aku masih ada lagi. Bagaimana kamu dahulu sanggup berperang-perang? Apakah manfaat yang kamu dapat? Nabi sarah dia. Akhir sekali, Nabi satukan balik. Marah jadi, tak jadi juga. Hampir-hampir perang dah. Akhir sungguh Rasulullah ada ingin dia kehebatan baginda. Selalu mengecewakan orang Yahudi yang ingin memperandakan hubungan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan akan bersatu di bawah panji-panjinya selepas berpecah belah, mempertautkan di antara hati yang berbagai keinginan yang berbeza-beza dan pelbagai bangsa melalui. Walaupun berbagai bangsa kabilah, tapi boleh bersatu. Boleh bersatu dengan panji-panji Islam. Dan aku juga, kata Allah, menjadikan umatnya umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia seluruhnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Macam mana boleh jadi sebaik-baik umat? Kamu suruh orang buat baik. Siapa yang suruh buat baik? Rasulullah. Siapa yang ikut Rasulullah? Sahabat-sahabat Nabi yang ikut Rasulullah. Orang yang ikut Rasulullah akan suruh buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan cegah perkara-perkara munkar. Apa dia? Zaman dahulu sembah patung berhala. Maknanya maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala jadikan umat Nabi Muhammad umat yang paling mulia. Sehingga kan Nabi Musa satu ketika dia kata, "Ya Allah, aku telah mendengar satu umat yang dia buat satu amalan, dia digandakan pahalanya sampai 10 kali, 100 kali, sampai 700. Aku harap umat itu umatku," kata Nabi Musa. Kata Allah, "Bukan, itu umat Muhammad. Aku dengar satu umat, kalau dia cita-cita nak buat jahat, dia tak buat jahat lagi, dia tak tertulis lagi. Dia tidak tertulis lagi. Kalau dia niat nak buat jahat, dia tak buat jahat. Maka niat buat jahat tak tulis lagi. Bila dia tinggal buat jahat, dapat 10. Maknanya kelebihan Allah Ta'ala beri. Agak-agak itu umat aku. Allah Ta'ala kata, "Dak. Umat ni kalau dia niat nak buat baik, dapat pahala dah. Kalau dia buat, dah diganda lagi pahala. Itu umat Muhammad." Lalu dia cerita kelebihan. Banyak, oleh kerana masa tak ada. Maknanya dia ceritakan kelebihan. Akhir sekali dia kata, "Harap-harap umat aku." Nabi kata, "Dak, ini umat Muhammad." Nabi Musa kata, "Harap-harap umat aku." "Dak, ini umat Muhammad." Akhir kali Nabi Musa kata, "Ya Allah, kalau gitu jadikanlah aku umat Muhammad lah." Umat Muhammad. Begitu sekali. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala muliakan umat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Musa menyebut firman Allah mengenai sifat Rasulullah yang diturunkan kepadanya dalam kitab Taurat. Nabi Musa sendiri mengakui. Adakah mana dulu Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kemudian dibangkitkan, dilahirkan, walaupun diutuskan di sisi Allah dahulu. Tapi Nabi Musa, belum lagi Nabi Muhammad lahir, Nabi Musa dah kata, beliau adalah hamba Allah. Namanya Ahmad, min ba'di ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad, kata Nabi Musa. Dan dia merupakan orang yang terpilih
kata Nabi Musa, Muhammad akan lahir di Mekah. Muhammad akan dilahirkan di Mekah dan dia akan berhijrah ke Madinah. Dan umatnya adalah umat yang sentiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Dan umat ni adalah umat yang terbaik di kalangan umat-umat yang lain. Umat yang paling kemudian dilahirkan, yang dilahirkan umat yang awal masuk dalam syurga. Umat yang paling akhir dilahirkan umat yang awal dihitung di hadapan Allah Ta'ala. Umat yang ada syafaat nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung akan datang. Jadi sebelum pada itu ada jemaah kita yang telah kembali ke rahmatullah, kita baca Al-Fatihah kepada Allah yarham almarhum Dr. Ramli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.